Raditu billahi rabba wa bi islami midina al-Qur'ana imama Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bi ta'wil ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was salihin wa husna ula rafiqa ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan pencipta sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pengacara majlis Ustaz Jairi, Ustaz Jairi yang merupakan pengurusi surau dan juga merupakan perawat yang tak asing lagi lah di Infineon ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati. Dihormati barisan kepimpinan Infineon, khususnya bagian surau dan juga rekreasi dan sebagainya, serta tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Saya mendoakan tuan-tuan dalam keafiatan dan terus istiqamah dalam Ramadan yang ke-7 17 ya? 18 ke-18, masya-Allah tabarakallah. Jadi bila kita dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini, kita ini banyak kepada pembentukan rabbaniyun, kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dalam bulan Ramadan ini Allah Taala mengangkat darjat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diberikan masa yang special. Khususnya dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala memperlipat gandakan ganjaran pahala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana setiap orang yang hidup ini ada hak dia untuk dia menjadikan dia seorang yang beriman, mukmin, mukhlisin, muttaqin dan seterusnya. Dia mendapatkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita nak menghidupkan Ramadan ini? Maka kita mesti ada kebaikan-kebaikan. Sebab apa? Manusia yang bernama orang Islam, yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengusaha dan mengikhtiarkan hidayah Allah. Hidayah Allah adakah terasa? Kalau masih belum, carilah segera. Di mana-mana ia pasti ada, cuma diri kita sengaja menolaknya. Jadi Allah Ta'ala ni berikan kita ni dua pilihan. Sama ada kita nak jadi orang jahat atau kita jadi orang baik. Mana orang jahat bermakna dia tak hiraukan lah. Alah tak kisahlah, aku nak masuk neraka ke, nak masuk syurga ke, yang penting aku beres, rock, dia kata, tak kisah, kan? Itu pasal kita jadi orang Islam, pastinya kita perlu mengusahakan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang non-Muslim, orang Cina, orang Melayu, orang India, orang apa juga bangsa dekat dunia ini yang dapat hidayah Allah, tidak ada orang yang boleh tahan. Password nak masuk Islam senang je, dengan dia meyakini Allah Taala itu yang esa, yang tunggal. La ilaha illallah. Itu rukun Islam yang pertama, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dia terusnya dia meningkatkan amal ibadah dia dengan dia beriman kepada Allah, dengan menunjukkan ketaatan dia dengan aqimus solah, mendirikan solat. Dan seterusnya melaksanakan perintah Allah Taala seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi benda ni secara umumnya ialah Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada kita melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala yang tak perlu kita pertikaikan. Yang penting wa sami'na wa ata'na, dan pastinya orang yang mengusahakan kejayaan, mengusahakan kebaikan, maka dia akan dapat. Pasal kita ni kena usaha lah. Usaha apa? Usaha nak jadi baik, usaha nak jadi mukmin, usaha nak jadi orang yang mukhlisin, muttaqin. Dengan usaha itu perlu ada dipanggil sebagai training ataupun latihan. Latihan itu berupa apa? Berupa menekan segala kehendak, dipanggil nafsu. Nafsu ni mesti ada pada manusia. Kalau tak ada, mati dia. Kenapa Ustaz?
Kehendak ni mesti ada. Nafsu itu adalah kehendak. Kehendak itu adalah nafsu. Kehendak berkahwin. Ada sini tak nak kahwin? Dia memang tak ada nafsu nak kahwin. Tak ada lah. Kan? Orang yang normal pasti dia ada nafsu. Sebagai contoh, nafsu ini boleh digugahkan dengan melihat benda yang menaikkan syahwat. Kan? Tengok orang pakai baju ketat pun dah lain macam. Itu bar dia kecil lah. Itu dia macam gitu je. Tapi kalau bar dia tinggi, belum tengok perempuan, tengok perempuan pun dah berair. Ini teruk betul lah. Ini nama teruk. Apa manusia ni macam-macam Allah beri. Ada yang bar dia kecil, ada yang bar tinggi, ada yang bar tinggi teruk. Lagi tu yang kahwin keempat tu. Kahwin keempat tu. Kan? Wallahu a'lam. Kita ni bar macam mana? Tepuk dada, tanya selera. Itu pasal dalam rumah tangga kita disebut sakinah. Litaskunu ilaiha. Nak rasa ketenangan dalam rumah tangga, kita memang perlu tenang ni dengan adanya isteri. Tenang dia kita. Keluar macam entah benda balik rumah tenang je. Isteri layan dengan baik, suami layan dengan baik, tenang. Itu pasal siapa yang agak tak tenang tu, jiwa kacau, cepat kahwin. Kalau kahwin satu tak tenang, kahwin dua. Ada berani? Tuan-tuan berani, saya belum berani lagi. Ya. Jadi nak ceritakan ketenangan itu datang daripada fitrah. Iaitu fitrah itu ialah kehendak, nafsu itu. Tapi nafsu ini kalau kita layan, dia macam kuda yang liar. Rasulullah kata nafsu ini macam kuda yang liar. Kalau kita tak kawal dia jadi melihat dan boleh mendatang mudarat. Contohnya, orang kita terlalu banyak makan. Oh, bantai makan. Tak apa, saya boleh makan 8 keping roti canai sekali makan. 2 kali makan 16, tak boleh. Sekali-kali makan, minum air sikit, mati. Sebab dia terlalu berlebih makan. Pasal makan pun boleh mati, tak makan pun boleh mati. Maksudnya perlunya nafsu. Cumanya Allah Ta'ala mendidik manusia, umat Nabi Muhammad SAW, dengan Allah hadirkan syariat berpuasa supaya kita ini dapat dipanggil sebagai tawazun, keseimbangan. Ada keseimbangan. Pasal dalam diri kita ni ada unsur yang pertama, unsur akal. Makanan akal ialah ilmu. Macam ni baguslah. Yang opinion tidak berjemu-jemu. Dalam bulan Ramadan, dalam bulan luar Ramadan, ada majlis ilmu. Panggil ustaz-ustaz yang ada 5 bintang, yang tak ada bintang datang. Macam saya tak ada bintang. Yang ada 5 bintang, 6 bintang datang. Saya ni bintang tak ada, manis ada. Kan? Jadi bila kita datang majlis ilmu, nak top up kita punya kelemahan kita ini dengan ilmu, yang mana ilmu itu perlu. Sebab orang Islam ni mesti beriman, berilmu dan beramal. Confirm. Kalau dia hanya berilmu je tak beramal, tidak mendatangkan ibadah. Dia beriman je, malaslah pergi masjid. Sampai sembahyang pun salah. Pasal orang yang nak beriman masuk syurga, yang pertama dia beriman, dia mengsekan Allah. Dia kena belajar tauhid uluhiyah ke, tauhid menggunakan sifat ke, ataupun yang ada asy'ariyah ke, apa saja yang penting dia belajar. Objektif dia ialah nak mendekatkan kepada Allah. Sekarang ni bergaduh lah, yang ni kata ni. Itu semua method. Janganlah kita bergaduh. Method tak ada masalah. Ulama' ni dengan ulama' dia ada perselisihan dari sudut method sahaja. Janganlah kita ni orang bawah sampai bergaduh-gaduh. Tak elok. Kita saling mengingatkan sama satu lain. Bila kita nak mengusahakan, maka baginda Rasulullah SAW merupakan orang yang paling pemurah. Jadi kita ni dalam kita untuk mendatangkan ilmu kepada kita ni, maka Rasulullah SAW telah mengajarkan kita supaya kita menjadi orang yang pemurah. Bila kita berilmu dan mengamalkan ilmu, dia ada sifat pemurah. Itu pasal orang yang berilmu ada ilmu tasawuf, dia ada fiqh, dia ada ilmu tasawuf. Tasawuf ini ya akhlak. Tasawuf ni akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak itu ialah Rasulullah sebut apa? Aisyah tanya, Rasulullah sahabat tanya pada Aisyah, "Ya Aisyah, apa itu akhlak Rasulullah?" Ialah Al-Quran. Ialah Al-Quran. Bila Al-Quran itu ada pada diri satu seorang, maka akhlak itu akan terjelma dengan sifatnya. Pasal orang soleh, dia tak mestinya hebat dari segi solat saja, tapi dia mesti hebat dari sudut muamalah, yakni menyantuni manusia. Kan?
Ini semayang hebat, bagus, tapi maki orang, keji orang, kan? Tuduh orang sana, tuduh orang sini, tuduh tambah tu peksa. Itu pasal ada berita-berita yang tu kita kena check. Itu pasal saya kalau berita-berita yang betul, saya akan check. Contohnya, minta maaf cakap, ini cerita ni saya tonton tengok dalam TV, dalam Facebook. Ada seorang tu dia tetangga suruh, kan? Ni ada seorang tu lah tetangga suruh. Nak sahih, tak sahih, rupanya sahih. Walaupun sahih, kita jangan jadi fitnah. Menyebar fitnah. Walaupun cerita tu sahih, tutup aib dia. Itu aib. Tapi kalau aib penyelewengan, perlu kita dedahkan. Kenapa? Penyelewengan akan melibatkan keseluruhan manusia. Penyelewengan, aib penyelewengan contohnya dia ni tak amanah, kan? Ada table dan sebagainya, kan? Apa invoice tukar daripada RM10 jadi RM4,000, kan? Barang tak sampai, itu penyelewengan, perlu didedahkan. Tapi aib peribadi perlu kita tutupkan. Sebab peribadi ni mungkin dia buat tu di atas dia punya kejahilan. Itu pasal kita ni sebagai manusia yang ada akal, yang waras, perlu memikirkan dulu benda ini adalah mengakibatkan fitnah yang boleh menyebabkan kebaikan ummah ataupun boleh aku tutup dapat pahala. Kita fitnah orang, tapi fitnah tu sampai kat kita, kita giling. Tapi kalau kita nak minta ke penjelasan, kita boleh berikan penjelasan yang ada fakta. Itu pasti tuan-tuan. Sebab akhlak itu merupakan Al-Quran. Jadi akal, ilmu itu penting. Yang kedua, dalam tubuh kita ada apa? Unsur roh. Roh ni gemuk ke kurus. Nak cek gemuk ke kurus, tengok solat subuh kita. Saya kalau nak tengok kawan tu bagus tak bagus, tengok solat subuh dia, kan? Kalau solat subuh dia, subuh gajah dia nasar, kan? Tu kena, kawan tu kena baiki sikit lah, kita kena bimbing dia. Tapi kalau kawan tu baik, kita sebelum kita bangun subuh dia dah kejut kita, bagus satu. Itu pasal isteri-isteri bulan Ramadan ni kejutlah suami, sediakanlah baju semua. Janganlah dalam puasa pula buka baju depan dia pula. Lepas sahur yang panas pula, lain yang panas tadi. Kan kepala suami yang panas. Dia panas lain dan kita yang panas lain. Itu pasal kena jaga, Jadi dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, kita nak mendekatkan diri kepada Allah untuk meningkatkan Rabbaniun kita. Sebab Allah janji setiap amalan akan dilipat gandakan 700 kali ganda. Dan kalau bertepatan dengan bulan dipanggil Lailatul Qadar, akan Allah gandakan sampai 1000 bulan, 83 tahun tuan-tuan. Allahu Akbar. Bayangkanlah tiap-tiap tahun kita dapat offer, dapat extra 83 tahun. Setiap tahun kita dapat 10 malam terakhir tak lepas. Kita akan solat tarawih, bangun malam paling-paling tidak pun sekejap. Itu pasal sahur tu penting. Sahur tu sangat penting. Waktu sahur bangunlah, walaupun seteguk air, kerana ada berkat. Apa nama berkat? Keberkatan itu nanti Allah gantikan dengan Allah Ta'ala berselawat kepadanya. Apa itu selawat tu? Allah Ta'ala memuji orang yang bangun sahur. Tak nak ke kita dipuji oleh Allah? Pasal kita kena bangun sahur, kan? Sahur pukul apa? Seloknya half hour before imsak. Half hour before imsak. Kalau ada imsak, bangun imsak. Imsak 3 berapa? 7 apa? Sorry. Itu sorry. 5 berapa? 5.32. Kita bangun tepat-tepat 5.32. Boleh tala lagi air. Boleh lagi tala air. Boleh lagi. Tala dulu sampai bunyi azan. Ustaz, azan, saya dengar azan terlalu. Ada kata ulama kena buang. Tapi saya ambil pendekatan, kalau dah masuk, kadang dah masuk sini dah, kan? Kalau kadang-kadang sampai ke gorol ni, telan aja lah. Bukan takut apa nanti muntah pula, batal pula, kan? Tapi kalau benda tu sebiji korma katakan, Allah nak telan takut mudarat. Apa ni, orang jauh kata terseret, kan? Bahaya pula. Baik, keluarkan terus.
kan? Bahaya juga telan. Minum air pula, batal terus. Kan? Jadi itulah tuan-tuan, kita tengoklah mana yang kita, tapi eloknya bangunlah. Yang baru kahwin hati-hatilah. Yang dah kahwin lama pun kadang-kadang terlupa. Lawa tu biasalah tu. Kan? Jangan sampai dah imsak tu bang, dah imsak. Okey. Pandai-pandailah, nak cerita lebih tak boleh sangat. Baik tuan-tuan. Jadi nak meningkatkan iman dan takwa rabbaniyun itu perlu mengusahakan dengan amal ibadah. Seperti apa? Yang pertama sekali selalulah minta ampun dengan Allah. Sebab keampunan daripada Allah Ta'ala ini sangat penting. Sebab kalau kita tak minta ampun dengan Allah, segala permintaan kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebabkan kehitaman hati kita. Nak orang yang ambil ekor, alif dia kat bawah ekor, angan-angan nak jadi kaya, alif angan-angan nak jadi kaya. Ya yakin dengan tak bomo tu pun sungguhnya mata. Kan? Orang pun bayar dia juga nak minta nombor. Kau ada barang lama? Ada barang lama? Spender lama ada? Nak tengok nombor keluar. Rupanya saiz yang keluar. Yang ketiga, alif dia kap. Dah dapat nombor kap, kena. Hoi, orang ni kalau beli nombor dia dapat dengan tu, untuk Sami lah apa dia dapat. Dia tengok, mesti kena punya, dia beli. Dah keluar kedai tu, dia keluar, dia beli. Dia kena tadi, dia kata yakin nombor ni kena. Dia keluar, dia datang, wow. Apa tu wow? Siapa tahu? Dia kecil tak ada pula, dia besar dia. Siapa tahu wow apa? Was-was. Syaitan ketuk pada dia, bodoh, nombor depan kau belakang kau, nombor belakang kau depan kan. You kan, beli lagi. Petang, tak dapat SMS. Sekarang tak pakai nombor, tengok. Dulu tahun 90-an, tengok kat kedai, beratur tengok. Saya cakap ni sebab kita budak-budak dulu pergi jalan-jalan, tengok pukul 5 petang, apa salah ramai kat kedai tu, kedai kuning. Kedai kuning. Rupanya ada orang tukang tulis, naik tangga, tulis pakai papan hitam. Dan satu lagi ni, dahsyat ni, Malaysia ni. Bagus Malaysia. Metro. Apa lagi ke metro? Ada lagi nampak? Ini kan marah. Nasihat. Ada lagi. Yang beli metro tu, sama lah tu. Ada beli metro sini? Tak ada kan? Ada Ustaz. Beli lah, Sinar. Sinar Sinar tak ada metro. Ada beli metro lagi. Ada. Siapa yang beli metro, taubat cepat. Sama tuan-tuan. RM1 aja beli benda ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak memberkati orang ini. Kerana rezeki yang halal ini boleh jadi berkat, ada juga rezeki yang halal ini boleh jadi tak berkat. Sekiranya rezeki itu dibelanjakan kepada yang haram, yang tidak halal, itu pasal hati-hati. Itu pasal tuan-tuan ada duit, banyakkan sedekah. Bulan Ramadan ni kurangkan juadah, lebihkan sedekah. Juadah buat sendiri, nasi lemak, pandan, lamb chop, masuk rumah buat. Kalau malas, cari kedai yang kita kenal orang itu, yang memang dia ni dermawan, memang dia ni orang soleh. Pergi kedai dia beli, sebab kita makan tangan orang yang soleh. Itu pasal kita misal satu kedai yang kita memang baik dengan tokey kedai tu. Kedai makan lah. Ada nombor telefon dia. Kenapa? Kadang-kadang isteri kita ni tak sempat masak. Contoh yang kita telefon dia balik. Sunat telefon isteri balik. Jangan terus ngomong gitu, jangan. Telefon dia dulu. Hello ya, how are you? How my dear? Kan, telefon dia. Dia sihat tak hari ni? Tangan I sakit-sakit lah. Ni. Itu hin bermakna dia malas masak lah tu. Orang kena faham. Jadi korang tak bayarlah balik, apa saya tak masak? Malah kan? Korang beli dekat kedai si Ahmad tu, beli bawa balik. Hello dia, for you. Dia tak payah masak.
Balik. Dah lah penat. Kita dah lah penat. Dia tak masak pula lagi penat. Siapa boleh dulu? Saya tahu loh. Kita tahu marah je. Betul. Memang kita marah. Pasal kita bila menghadapi dugaan cabaran hidup ini, Allah Ta'ala kurniakan manusia dengan dua cara. Sama ada kita nak react ataupun respon. Kalau orang kita menghadapi situasi, contoh situasi. Anak kita turun daripada kereta, masuk rumah, lari, buang, kecepat. Langgar dekat kita punya pasu bonsai yang 300 tahun punya. Tahun punya. Keturunan tahu. Bila-bila ya dia turun sampai dia. Pecah. Kita menghadapi dugaan itu, kita react apa jadi? Mau pecah muka budak tu kita lompat. Betul? Itu nama react. Wow! Itu react. Tapi kalau kita respon, kita ada dua benda. Dia panggil 2S 1D. Apa dia? Yang pertama S yang pertama sabar. Sabar. Nah, kalau budak ni pecah muka dia. Sabar. Sabar. Macam kita lah kalau gaduh dengan orang, kita memang geram kat orang tu. Orang ni lah yang fitnah kita lah, apalah kan. Tapi kalau kita pukul dia, kita akan body contact. Bila body contact, katakanlah kita hayun sekali, kita pula ni memang tangan besi. Hayun ni bom. Ketika itulah ajalnya datang. Sudah jadi pembunuh walaupun dia salah. Dah balik. Baru nak start lah. Imsak. Okey, insya-Allah. Okey. Dia kena meninggal dia. Kan? Penyesalan. Tak pasal-pasal kena 304. Kanun kesesatan gantung sampai mati. Dengan niat atau tak ada niat. Itu pasal kalau kita react. Tapi kalau kita respon, sabar. Ya Allah, aku ni boleh pecah muka kau, tapi sabar ya Allah. Kan? Sebab kita waras lagi. Kita boleh fikir. Yang kedua, yang kedua, syukur. Anak kita tu tak luka, tak pecah kepala. Kan? Jadi, anak kita baik. Di doa, ya Allah gantikanlah musibah yang aku terima ini dengan kebaikan. Itu pasal jadi kepada Ummu Salamah bila berdapat kabar berita suaminya syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mengangkat tangan, wahai Allah gantikanlah ya Allah Salamah ini dengan suami aku yang telah kembali ke rahmatullah, telah syahid dengan suami yang baik, lebih baik daripada dia. Tuan-tuan tahu siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pasal tuan-tuan, kita ni kalau isteri kita meninggal dunia, tengok kawan kita seorang tu rajin pergi pagi, pergi malam, petang, pergi pagi boleh siram pokok siram kan. Tanya kenapa datang ni hari-hari kubur ni. Dah lah cukup lah, jangan pergilah. Tak boleh cik, saya kena datang ni hari-hari. Dia kata kalau tak lagi tak tumbuh rumput dekat kubur ni, saya tak boleh kahwin lagi. Pasal saya rajin datang. La ilah ke situ pula dia. Jadi tuan-tuan dari mati Allah Ta'ala sekalian, kita nak ceritakan tentang menghadapi dugaan ini perlu dengan sabar. Sabar dalam arti kata yang betul, iaitu menahan marah. La tarda. Dalam bulan puasa ni, kalau orang nak bergaduh dengan kita cakap apa? Ana shaim. Saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Jadi jangan cari pasal dengan orang yang berpuasa. Jadi akhirnya dan seterusnya yang saya nak bincangkan pada hari ini juga berkenaan dengan nafs ini, yang roh tadi, iaitu perlulah kepada pokok ini tumbuh. Kita ni seperti pokok. Pokok ini tumbuh di persekitaran bumi yang dipenuh dengan keimanan. Kesuburannya akan bertambah menjelang bulan Ramadan. Pokok ini seterusnya akan berbuah dengan buah-buahan yang ranum apabila disubur dengan bacaan Al-Quran. Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, baginda Rasulullah SAW bersabda, merupakan orang yang paling pemurah melakukan pelbagai kebaikan. Kemurahan baginda akan bertambah menjelangnya bulan Ramadan. Ketika itu baginda dikunjungi oleh malaikat Jibril. Jibril akan datang menemani Rasulullah SAW pada setiap malam pada bulan Ramadan sehingga akhir Ramadan. Pada setiap malam pada bulan Ramadan, baginda Rasulullah SAW membaca Al-Quran dan memperdengarkan bacaan kepada Jibril.
Pada ketika itu Rasulullah SAW dilihat sebagai orang yang paling pemurah dengan melakukan pelbagai kerja kebajikan. Bermakna tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ini kita kena buat sebaik-baik perkara. Pertama, kita bangunlah malam dengan kita bangkit awal sikit, pukul 4 bangun. Suami bangun, sembahyang hajat, sembahyang tahajud, apa saja minta dengan Allah Ta'ala. Dan tuan-tuan tengok orang dai hitam ni semua ni sebab apa? Orang dai hitam ni bukan dia kuat sembahyang, tapi dia banyak mohon pada Allah. Segala kesulitan dia minta dengan Allah dengan dia bersujud. Kerana Rasulullah janji, sesiapa yang berdoa di waktu sujud, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pasal kita kena berdoa ketika sujud. Tapi saya ingatkan, kalau nak doa ketika sujud, doa sembahyang sorang-sorang, jangan sembahyang berjemaah pula. Ini sembahyang Zuhur, dia pula datang Zuhur, dia nak doa pula. Yang bercakap dah meninggal ke apa? Ganggu solat. Nak sembahyang sujud lama ni, sembahyang sendiri-sendiri. Lagi satu tuan-tuan, kalau tuan-tuan masbuk dekat masjid ke kat mana, tengok dulu makmum tu. Kalau makmum tengok lama pula dia sembahyang lama kan, ataupun dia sujud rukuk lamanya, takut-takut dia sembahyang sunat tasbih. Kita pula datang sembahyang, nak sembahyang Zuhur, kononnya lah masbuk. Betul-betul masbuk orang sembahyang sunat tasbih. Sebab cakap ni, pak saya kena. Kita sembahyang dah tu masbuk, dah lepas jemaah, lepas tu sembahyang lah. Saya pun alhamdulillah lah, Allahu Akbar, Fatihah, wallah apa ni, ina ataina, kita cepat ke kan. Ya kan pak cik ni sembahyang tu. Rupanya pak cik ni lambat. Lama ni. Nak berfarakah ke nak sembahyang? Apa ni? Tapi niat ni memang nak apa? Nak ikut jemaah. Kita ni, kita boleh, kita sembahyang jemaah, kita tak tahu dia sembahyang sunat ke sembahyang apa, tapi kita boleh berjemaah dengan dia. Ini fiqh. Ini fiqh. Jadi saya sembahyang dalam hati, ya Allah, punya orang ni ya Allah, sembahyang tasbih. Dalam hati, ya Allah, mudahkan aku ya Allah. Sebab aku sayang dengan sembahyang jemaah ni ya Allah. Kan? Jadi bukan terpaksa ikutlah jemaah, terpaksa ikutlah, follow je. Follow, kalau tak follow kita mufarakah. Jadi kita tak dapatlah pahala jemaah. Jadi follow kan. Follow. Rakaat kedua dia tersedar. Pakcik ni tersedar apa? Pakcik ni pun Allah tampakkan daya, maka dia cepat dah sembahyang. Saya pun kan? Sembahyang dah habis sembahyang, dia datang kat saya. Ustaz, minta maaf, saya tadi sembahyang tasbih. Saya pun tadi memang kita tak tahu kita niat memang ikut imam. Saya follow je lah. Ya, tapi disebabkan Allah Ta'ala campakkan daya pada Tuhan untuk cepat, jadi dia tak ikut lah. Rakaat yang kedua tu dia tak buat lah sembahyang tahajud tu. Dia lepas tasbih tahajud lah, tasbih tu. Jadi dia kata, saya pun cakap dia, terima kasih banyaklah pakcik, kerana pakcik pun memahami makmum. Pakcik pun memahami makmum. Jadi macam mana ni ustaz, saya punya sembahyang tahajud dia. Pakcik tasbih saya boleh sambung balik. Saya cakap sambung balik lah. Sambung balik tahajud dia. Tadi mungkin macam tak jadilah kan, apa. Tapi jadi itu pelajaran bagi saya lah. Jadi nak tengok tu, sembahyang tengok dulu orang tu lah kan. Kalau lama je rukuk dia tu, confirm tasbih ni. Tak payah ikut lah tuan-tuan. Jadi sebab apa? Kita nak nambahkan amal kita. Walaupun kita tu pasal dalam solat, kita kalau boleh sembahyang berjemaah walaupun masbuk, mesti. Sebab pahala 27 kali ganda itu berbanding dengan sembahyang sendiri lebih baik. Itu pasal kalau ada jemaah ni, kita sembahyanglah tahajud, sembahyanglah berjemaah, masbuk pun tak apa kan. Lagi satu, kita sembahyang tarawih. Ada orang sembahyang tarawih, Allah, jangan sampai gantuk dia. Tersengguk. Dia dah tersengguk, dia seteruskan sembahyang. Sembahyang ni sah tak sah? Sah tak sah? Tak sah. Dia kena qiyam balik. Tapi lebih terbaik pada diri saya, baik dia berhentikan sembahyang, ambil wuduk balik, supaya kesegaran tu datang. Takut jadi 2 kali. Masuk rukuk pula. Ya, menyusahkan hidup. Baik kita berhenti, gerak pula dia. Ceramah ni. Tak apa.
Jadi baik berhenti, ambil wuduk semula dan sambung masbuk. Boleh. Tak ada masalah. Tak cukup kat sini, tambah kat rumah. Ustaz, kalau kita dah buat sembahyang witir Ustaz 3, macam mana Ustaz? Boleh buka balik. Nanti tutup dengan 2 sebab ganjilkan dia. Kalau kita buat 3 tadi, tutup nanti buat lagi 2, jadi 5. Nak tambah. Yang penting ganjil. Jangan buat genap, ganjil. Jadi itu yang kita buat sebab kita nak mengusahakan segala kita nak ibadah ni yang macam mana Rasulullah sebut tadi, nak menyuburkan seperti pokok. Pokok tu apa? Kita lah pokok yang akarnya iman, yang mana nanti pokok ini gemuk dengan kebaikan. Cakapnya cakap berhikmah, pandangannya mudah nak menundukkan pandangan. Sebab iman itu telah digilap. Cahaya iman itu menekan nafsu dan akhirnya jadi orang soleh. Itu pasal kita tengok orang tua-tua, bila tahap umur dia dah 40 tahun, siapa sini lebih 40? Saya cakap tahniah, kerana tuan-tuan telah masuk ke umur matang. Apa itu umur matang? Umur matang ni ialah dia ada persediaan untuk menghadapi kematian. Tapi kalau dia umur 40, dia tak sembahyang lagi, itu dia nama dia belum memais. Sedangkan budak belum memais pun boleh sembahyang saf orang tua. Apa lagi orang yang 40 tahun tak memais, dia tak sembahyang sebab saya belum memais kata dia. Itu pasal tuan-tuan, kalau kita bawa anak-anak tuan-tuan, khilaf ulama dan Rasulullah SAW sebut, boleh bawa anak sembahyang di saf orang tua walaupun belum berkhatan, belum berkhitan, dengan syarat dia mumais. Apa makna mumais? Dapat membezakan yang kotor dengan yang suci. Maksudnya dia tak main tahi dia. Ni apa bah? Tahi kau apa main? Dia dapat. Ini tu pasal kenapa? Sebab kita nak bawa budak, kadang-kadang kita suruh dia main kat luar ataupun sembahyang kat belakang, nanti dia main. Ada yang pula langkah kepala makmum. Langkah kepala. Ada yang pijak tu. Hai! Budak berlari, dia bukan perasan. Nak marah budak. Orang tu dia marah pula. Siapa ni bapak budak ni? Dah bapak budak. Ada satu kes dekat masjid surau yang tak mesra budak-budak. Dia tengking budak tu, kecil hati bapak, betul. Patutnya bolehlah cakap baik-baik. Ni anak nanti lah bawa ni. Ni anak siapa? Macam setan dah. Kau tak kecil jadi bapak. Tak kecil hati jadi bapak itu. Anak saya kenapa? Kita bertekak juga dengan orang yang tak berhikmah, menegur tak berhikmah. Itu pasal orang yang berhikmah ni kadang-kadang dia berundur. Dia tak nak gaduh, tak apalah, kau dah marah-marah lah pakcik, aku undur lah, tak datanglah masjid lagi. Sampai lepas tu tengok pula, tak datang masjid je, padahal kau yang buat pasal. Kadang mengajuk, ada orang mengajuk. Itu pasal kita ni besok siapa jadi AJK surau ke jadi masjid, kita kena berpandangan jauh sikit. Kalau tempat kita tu memang ramai budak-budak datang, sediakan ruang main budak-budak. Adanya playground, tunnel kau. Orang tanah kalau keluar gitu. Kan? Ada playground. Baru-baru ni kalau tuan-tuan ada kawan-kawan dekat sekolah Malim, Cikgu Jasmine nama dia, Jasmine. Cikgu Ustaz Jasmine nama dia, ada dia masuk TV3. Majalah 3, dia ada buat dam apa? Dam untuk ibadah, program ibadah kan. Haji dah. Boleh bawa tahu dekat masjid surau kita. Jadi budak-budak tu boleh daripada Mekah tu baik main dam. Kan contoh, kita nak bawa anak kita sebab apa? Kita ni kena bawa anak pergi surau. Sebab anak-anak ni belajar dengan visual. Nanti teringat masa ayah kecil dulu kan, atuk kau bawa ayah pergi main. Ayah masa tu ayah jadi Ultraman. Kan? Ayah ingat lagi, tapi atuk kau sabar. Sabar kat masjid je, dekat belakang rumah kena belasah. Kadang depan orang kita nak pukul kau, nanti macam kita dera pula kan. Balik rumah, tadi kau buat apa? Ultraman lah. Ini Ultraman kau. Zaz! Kadang-kadang anak-anak ni memang kena sikit sekali-sekala. Tapi ingat, selalu saya sebut jangan pukul anak dengan tangan. Gunakan rotan. Lagi satu, jangan pukul daripada ujung rambut sampai pinggang. Ini salah dan dia ikut sunnah Rasulullah SAW. Siapa pukul budak lempang,
Ambil ni macam ni pula buat macam WWF, angkat balik. Kita risau organ yang bahagian sini akan rosak dan akhirnya kita ada anak yang cacat. Tadi sebelum kita lempang normal dia, dah lempang, bapak pula ada kuntau. Ya, pang. Itu pasal kalau nak gotan budak, jangan gotan ketika marah. Jangan gotan ketika marah. Habis Ustaz ketawa. Bermaksud kita tak boleh gotan ketika kita naik angin. Kita kena berhenti dulu gotan. Sabar, sabar, stop. Besok ayah gotan kau. Besok dah lupa. Mak dia beringatkan balik. Bang, semalam punya bang belum betul. Oh ya, mari sini. Kenapa ayah marah? Sebab kau tak buat ni ABC, kerja rumah tak buat ni. Dengan itu kat rumah ni ada punishment. Punishment dia tak buat homework, ayah gotan sekali. Siap sedia kena hukuman. Masa tu kita dah rasional. Bismillahirrahmanirrahim. Ucap takut ayah sebab kau termati kan. Suspense sikit. Asyhadu an la ilaha illallah. Istighfar. Astagfirullah. Astagfirullahalazim. Dah istighfar. Ayah dah istighfar dah. Kalau istighfar dah, niat tak nak buat lagi. Ingat, aku boleh berubah. Contoh cakap macam tu. Aku boleh berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Sas. Kat mana nak rokol? Yang pertama dekat peha. Yang kedua dekat betis. Yang ketiga dekat tapak kaki. Gunakan rotan yang paling halus. Sebab bila kita sebat, kesakitan itu akan mengingatkan dia. Kesakitan itu akan mengingatkan dia. Mendidik dengan rotan. Itu pasal tuan-tuan kena gantungkan rotan kat rumah. Gantung. Abang kalau tak sembahyang, nampak rotan tu, kalau kena kaki berbilai ya? Suara tu. Itu pun dah menggerunkan dia. Itu anak lelaki. Tu, kena. Anak perempuan pun sebut. Tapi umurnya 10 tahun hingga 15 tahun. 15 tahun. Masuk 16 tahun, kita dah mula berikan nasihat berulang-ulang kali. Bang, abang ni anak ayah. Dah 16 tahun. Tak malu ke kalau kena rotan dengan ayah? Dah cepat semayang. Dia punya ayat itu. Kalau dulu umur 10 tahun, kau tak semayang, kau rotan terus. Tapi umur 16 tahun, kau tak malu ke kalau kau dah besar, ayah rotan? Kawan-kawan kau tengok, malulah sikit. Dia bila kita sebut je tu lain kan. Tu pasal satu lagi, kalau tuan-tuan nak marah budak, jangan cakap yang belakang tu negatif. Tak pergi sekolah, bodoh kau. Itu pasal yang lambat banyak cabut kelas. Bapak aku cakap bodoh, cikgu lah cakap bodoh, aku pun boleh bodoh. Lalat pergi sekolah tak nak. Sepatutnya kena cakap, pergi sekolah, rajin belajar. Pergi sekolah, jadi menteri. Tapi jangan penipu pula. Ataupun kita cakap solat syurga. Solat syurga. Cepat solat, syurga kau dapat. Solat syurga. Jadi bila solat, dapat syurga lah. Solat dapat syurga, positif. Tapi solat tak solat, neraka. Neraka. Alah, aku mana neraka. Dia masukkan sebab doa mak tu. Bila kita marah anak tu, bila kita cakap yang positif, jadi positif je. Tu pasal orang tua dulu ajar marah anak, cakap bertuah. Jangan bertelur pula. Baru-baru ni dapat pula WhatsApp dekat Indonesia, budak bertelur. Berhanjat aku. Hanya mak dia doa bertelur je. Bertelur kau. Kau betul-betul bertelur. Dah berapa biji dah keluar? 8 biji. 9 biji dah keluar. Kan? Wallahualam. Jadi nak marah anak tu biarlah. Sebab apa? Kenapa saya sebut isu ni? Sebab kita nak melakukan kebaikan iman ini perlu dengan kesabaran dalam mendidik jiwa kita supaya jiwa kita ini ada akhlak yang akan membuahkannya sebagai Rabbaniun, iaitu hamba Allah yang soleh. Kerana nak masuk syurga Allah hanya terima, Allah akan redha kepada hamba-hambanya yang meredai apa yang Allah redha, melaksanakan apa yang Allah suruh. Itu pasal Imam Ahmad bin Riwayat menyebut
pada bulan Ramadan, setiap saja yang meminta sesuatu daripada baginda Rasulullah SAW, maka pasti baginda akan memenuhi hajatnya. Jadi dalam bulan Ramadan ni kita buatkan banyak bersedekah. Sedekah yang paling aula, yang paling utama, iaitu dalam rumah tangga. Pasal sedekah dalam rumah tangga, kalau yang dah berkelamin, siang haram, malam halal. Jangan tak bagi pula, bagi. Ini tak, bang, puasa bang, ini lain macam ni. Kan? Orang yang halal, kata halal. Yang dah menopause pun perlu juga. Menopause ni, dia hanya tak boleh mengandung, tapi berhubungan dia boleh. Sebab silap kalau ada orang tua dah menopause, dia tidur berasingan, bahaya. Nak pakcik tu. Pakcik tu umur 80 pun dia masih stay up. Dia masih stand up lagi. Itu pasal tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan dalam Al-Quran sebut apa? Litaskunu ilaiha mawadah, rahmah dan apa lagi? Mawadah, rahmah, sakinah. Besok kita dah tua, kita dengan pasangan kita ni memang dah tak boleh apa-apa, kejahatan senjata ke apa. Yelah, kau pun ada kecil manis, bini kau pun ada kecil manis, memang kejahatan senjata. Tapi orang tua-tua aku cakap apa? Rindu dekat bapak kau dulu ada, dah tercongol situ. Dia ada rahmah. Bila dah tua-tua, besok dah umur 80, masa itulah rahmah itu datang. Dia nak membantu suami, walaupun dah tua ni, dah umur 80, sama-sama 70-80, nak bantu dia, nak bersihkan tai dia, nak bersihkan bang tidur bang. Itu nama dia rahmah. Itu pasal kita kahwin, mula-mula sakinah. Misal muda-muda, sakinah ni, tenang, orang tengok, kan, tak tengok awak ni, tak dengar suara awak, rindu lah, kan. Itu isteri kita yang ada ketenangan. Kita pening-pening kat luar balik, ada di situ, tenang kita. Yang kedua pula datang mawadah, mengeratkan kasih sayang, ada pengorbanan. Pasal kalau kita kahwin tak ada pengorbanan, perkahwinan itu hamba. Apa itu pengorbanan? Inilah macam tuan-tuan pergi kerja, pergi pagi balik petang, kadang-kadang sampai malam. Minta maaf cakapkan tuan-tuan, ada seorang pakcik tu, orang Indonesia, orang Jawa lah. Wah kok, kerja saya kuat-kuat. Wah Jin, saya kerja kuat-kuat. Iya, ini kalau tak kerja kuat-kuat malam tak dapat, dia kata. Faham tak faham ni? Ada yang faham malam tak dapat? Kira siang malam dapat. Kan? Jadi kerjanya kuat-kuat. Sebab memang orang kahwin memang nak duit. Tu pasal orang perempuan ni kalau demam, kasih makan Panadol, nak bayar demam kasih 400 kat sini. Kebah demam dia. Betul ke? Betul, memang duit hutan. Mata duit hutan betul. Tu pasal suami-suami kalau nak suruh simpan duit, jangan kasih suami simpan, kasih isteri. Tengok beg isteri dengan beg suami. Beg suami kecil je, beg isteri ngah kau. Kadang-kadang macam karung dah. Rupanya dalam tu ada apa? Ada buku bank, 6 buku bank. Anak 6 buku bank ada. Bila kita kasih duit dekat dia je, dia akan agihkan duit tu RM1, 6 orang RM6. Kadang-kadang aja dia cakap, bang RM20 bang. Banyak sangat dia beli RM20. Alah bawa je lah RM20. Alah bang. Rupanya RM20 dia ambil, dia pakai RM5 je, RM15 lagi disimpan. Itu orang perempuan, betul tak? Betul. Itu pasal tuan-tuan mampus kata tuan-tuan, kalau nak kasih simpan duit, kasih kat isteri. Kan? Lagi satu isteri ni kalau dia sebenarnya tu, dia datangkan mawadah tu, kasih sayang tu, kasih dia hadiah yang surprise. Jangan kasih macam ni, yang hadiah dia tak surprise, tak ada mana, tak ada harga. Saya sekali tidur tu, pakaikan gelang yang 8 gram ke 10 gram je. Pakaikan kat tangan yang 30 gram tu, pakaikan. Tidur-tidur bangun tidur je. Bergolek daripada atas sampai bawah. Silat-silat IL kau. Faham tak faham ni? Faham. Pasal orang perempuan dia memang suka kasih dia surprise. Tu pasal kalau tuan-tuan nak pergi jalan, nak pergi mana, macam saya lah, kalau nak pergi mana-mana kan, mesyuarat ke apa ke, ada apa-apa, nak beli tiket nak terbang,
Best dia pergi Sabah kan. Yelah awak pergi seorang je lah, tak ajak saya. Kan jelas lah, Najib benci aku. Kan? Tapi diam-diam kita belikan dia tiket. Diam-diam. Seminggu nak pergi print. Kan? Yang printkan abang punya tiket tu, nak pergilah. Alah, menyampah lah, benci lah. Dia pergi seorang banyak kita. Kan? Jadi kita pun okay. Betul, kita pun print kan, cuba tengok kan. Nampak lah, so tengok juga. Tengok. Tengoklah, ni arahan suami. Tengoklah. Tengok. Kan ayam pergi seorang tak best lah, kita isi couple. Tahulah seronok kan, rumah tangga macam tu. Ini ada pula yang ada pula telefon. Ini orang perempuan selalu cek kereta. Kadang-kadang handphone ada 3. Ini janganlah, siang untuk isteri tu. Ini ada yang ni apa, layan WeChat, tu media sosial ni kena jaga. Jadi dalam bulan Ramadan Mubarak ni kena beri sedekah dekat rumah tangga kita. Paling tidak pada orang perempuan ni kita kena beli dia 1 tahun 2 pasang baju. Betul? Alhamdulillah. 2 pasang baju. Yang dalam tak kira, tu beli sendirilah. Yang luar ni kena, yang nampak baju dia. Tak kira lah dia nak beli cotton slick ke, cotton tak slick ke, kain goni ke. Ada kain goni ke? Beli kan? InsyaAllah ta'ala ini akan mendapatkan mawadah. Bila di sini kita buat, maka pokok kebaikan akan membantu kita mengeratkan hubungan kita dengan Allah dan juga sesama suami isteri. Pasal kita ni tak boleh jadi suami yang terlalu tawaduk aja, yang hebat ibadah aja sampai tak ambil berat tentang isteri. Salah. Pasal Rasulullah kata, ikatlah kain pada 10 malam yang terakhir saja. Yang 20 malam terakhir, jalankan tanggungjawab sebagai seorang suami. Ini tak, sebulan dia tak sama dengan isteri dia. Isteri dia terkebil-kebil. Tak boleh lah. Tak, salah faham macam tu. Kena ambil hal isteri. Sebab isteri kita ni akan menjadi apa? Pemudah kita masuk syurga. Kan? Isteri ni mudah nak masuk syurga. Suami payah sikit. Suami ni nak masuk syurga, dia kena tanya macam-macam. Isteri nak masuk syurga mudah. Orang perempuan paling mudah masuk syurga. Yang pertama, solat waktu 5 kali cukup satu hari. Yang kedua puasa 30 hari. Tak boleh 30 hari, tambah. Maksudnya 30 hari dia tak boleh. ABC, Allah beri cuti seminggu, 14 hari. Kalau 15 hari, kena cari ubat. Cari dalam surah Hud ayat ke-14, tak silap saya, nak berhentikan darah isti'adah. Kalau kita dah 15 hari, 16 hari datang lagi darah, wajib sembahyang. Jangan pula sekarang ni sebulan datang haid. Itu bukan haid, itu nama dia isti'adah ataupun darah penyakit. Wajib sembahyang. Ini orang lelaki kena tahu ni. Ini rasa bang, cuti bang sebulan. Pening tu. Kau tak pening? Ini orang lelaki dia ada, tengok je kain, cuci je, telkung. Dari berapa yang? Dari kedua bang. Okey, abang pun catat. Selalu 13, selalu 7 hari je, yang hari ni 14 hari yang. Rupanya dia makan apa, pil perancang ke ataupun apa dipanggil implant, apa dia pakai kan. Orang punya kerja juga ni. Kan? Menjarakkan anak. Boleh tak boleh? Diharuskan. Diharuskan. Tapi kalau bagus, tuan-tuan ikatlah, lagi bagus. Pergi hospital, cek ikat. Kan? Lagi senang. Tak pening-pening. Pening. Kan? Ada orang sini ada 14 orang anak. 15. 20. Tak ada Paling ramai saya yakin 9. Ada 9 anak ada. Tak ada Oh, dulu ada tak ada? Siapa nak ganti? Saya pun orang rumah saya cakap 5 cukup. 4 je lah. Jadi tuan-tuan, kenapa kita kena ada target anak tu sampai umur apa? Sebab kita tak nak menyusahkan kita. Dah umur 50-60 masih lagi nak jaga malam. Pening. Jadi cukuplah kalau umur kita dah on the way 40.
Akhir anak tu umur 38, okey lah tu. Cukup lah. Sebab kenapa? Sebab bila kita dah ke depan, 20 tahun ke depan, kita nak kerja dah tak kuat. Anak kita nak sekolah, nak apa? Nak perlukan duit besar, kerja kena. Dah pension, kerja lagi kau. Anak koci lagi. Tuhan dah macam mata apa? Mata pencet. Koci. Ada orang nak laju. Setahun dua. Wow! Setahun dua. Bulan 1, bulan 12 satu. Ada berani? Kan? Ni nak cepat, express. Berhenti. Ada yang 2 tahun ada lagi. 2 tahun ada lagi. Tahun depan ada? Ada ya? Kan? Ada orang, kenapa saya cakap macam ni? Sebab perancangan kita untuk menjadikan rumah tangga kita balik honeymoon. Balik. Maksudnya umur 50 tahun kita dah honeymoon. Kita dah berdua je nak pergi jalan, tak pening-pening nak isi budak. Kadang dah 50 ni nak koncang botol budak ni. Kerja pula. Kenapa lah? Malam tadi anak aku nangis dah. Yang kawan ni dah member dah, anak dah 14 tahun dah, 15 tahun, umur 50 tu dah mungkin anak dia 20 tahun, ada yang nak menantu. Kan? Dia dah boleh honeymoon lah. Jom kita ambil cuti tahun, kita jalan yang. Kita pergi umrah, lepas tu kita pergi Turki tu dah. Kita ambil atau gambar anak je, selfie je. Mak dekat sini. Bahagianya mak. Macam tu. Sebab apa? Itu perancangan. Mesti ada perancangan. Sebab umur 50 tu kita kalau boleh nak honeymoon dengan isteri kita. Kenapa macam tu? Ini saya beritahu orang perempuan ni. Kenapa macam tu? Supaya orang lelaki ni dia boleh together dengan kita kat mana-mana. Kalau tidak, nanti orang lelaki yang sibuk pergi jalan-jalan. Abang, tak boleh. Saya nak pergi ni, ada usrah kat sana. Saya ada ceramah sana. Awak bertinggal anak-anak kecil. Sekali kat sana pula ada mak janda pula. Yang memang tekun juga menuntut ilmu. Kan? Tengok Syekh ni rajin pergi. Soleh bang, muka cahaya dengan cahaya nur. Dia pun dah belajar, dia kata meminang oleh lelaki ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Dia pun beranikan diri hantarkan wakil. Wakil ada kecil je. Yang makcik cari nak jumpa makcik cakap. Saya tengok abang ni soleh orangnya. Saya dah lama nak cari berganti suami saya. Ada berani? Itu pasal saya beritahu orang perempuan cukup sampai berapa umur untuk ada anak, dan umur 50 atau 40 tu kita together dengan suami kita. Kita nak dukung dia nak dukung kita ke tak kisah. Kerana apa? Kerana perkahwinan kita itu perlu kita together. Nak buat amal together, nak buat kerja-kerja kebajikan together. Kan ni tak Mak Umar mak dia. Lepas tu stres dengan budak kencing, dengan budak apa. Dia yang suami dia alasan dah balik lambat bang. Tadi kerja, tadi jemaah di sana, kita jemaah di sini. Tapi rupanya ada Allah Ta'ala campakkan nafsu. Itu yang bahaya. Pasal cukuplah sampai umur berapa tu. Ada merancang lah berapa anak nak. Kalau kahwin umur, sini ada yang muda. Siapa muda paling muda sini ada? 13 tahun ada? Yang belum sunat ada? Paling tidak pun yang belum kahwin. Ada yang belum kahwin umur 32. Jadi siapa yang belum kahwin, saya cadangkan kawan-kawan yang kat sini matchkan dia. Dia memang mungkin malas nak cari, ataupun tak, dia dah kata orang tu berduka, hati dah tak ada orang. Jadi kita matchkan lah dengan kita punya suara. Sebenarnya saya suka matchkan orang ni. Cepat sikit jalan dia. Kalau tidak tunggu degar. Kau dah telefon belum? Belum. Kau jangan lambat-lambat, nanti aku yang ambil. Salah cakap pula. Jadi tuan-tuan, jadi kawan-kawan dekat situ ni match-matchkan dia. Rupanya kawan-kawan punya kawan akhirnya kau jadi adik ipar aku punya. Kan mana kita tahu? Kan? Ni adik-adik yang belum kahwin. Anak-anak saudara yang belum kahwin dah umur 30 lebih, 40 lebih ni cukuplah. Sudahlah pencarian kau, biar aku pula yang terus cari kan. Kadang-kadang macam tu. Dah malas nak cari. Itu pasal bapak wajib carikan menantu. Carikan. Jangan tunggu dia. Mana tak, kau punya Facebook punya banyak lelaki ni, seorang pun tak berani punya main-main. Entahlah pak, kita kawan semua kawan-kawan. Semua tak gentleman. Kan?
Kadang-kadang bapak ni nak yang gentleman yang datang rumah. Assalamualaikum pakcik, apa khabar pakcik? Saya, oh ini ada harapan ni. Pada lama kawan dengan aku. Aku ingat, aku tengok kau ni macam orang baik je. Nanti aku telefon, siapa? Kampung kau mana kampung? Kita kalau orang datang rumah kita, mesti kita tanya kampung kan? Kampung kat mana? Sebab apa? Takut-takutlah kenal kau. Rupanya bekas ex kita punya anak. Oh, kan? Contohlah kan. Wallahualam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, maka dalam bulan Ramadan ini kita kenalah mempertingkatkan amal kita supaya amal kita itu membuahkan kebaikan yang akan kita bawa kepada mana-mana, khususnya dalam rumah tangga kita. Tu pasal saya bawa buku ni, nama dia Buyutuna fi Ramadan. Rumah tanggaku dalam bulan suasana rumah-rumah kami di dalam bulan Ramadan. Tu pasal dalam bulan Ramadan ni kasih duit raya, jangan kasih pada hari raya. Kasih duit raya, kasih mak bapak duit raya. Tuan-tuan tuan-tuan ni ada yang kasih mak bapak duit raya, saya yakin. Kalau adik 8 orang, jangan semua kasih t-shirt. Musyarat. Kau nak kasih apa? Aku nak kasih sekilo emas bapak. Kau nak kasih apa? Aku nak kasih kereta Rolls Royce. Kau nak kasih apa? Kena bincang. Jangan semua kasih t-shirt. 8 orang kasih t-shirt. Dah jadi rumah bapak kau tu dah jadi ni. Rak t-shirt je. Jual pula bapak kau tak cukup je. Cukup tahun depan bapak nak buka kedai t-shirt dah. Bincang adik-adik. Nak kasih apa? Yang bapak mentua jauh, kita tengah-tengah buatlah undi, kalau nak boleh undi-undilah. Tapi sebaik-baiknya isteri ikutlah suami. Tapi kalau suami tu ada ihsan, boleh bekerjasama, boleh bertoleransi, baliklah rumah mak mentua, terpulanglah. Ada sini bergaduh, tahun ni tak boleh, mak bapak saya juga tak kira langit runtuh ke apa, mak bapak saya. Dah kalau itu ikut je lah, jangan gaduh. Tidak, jabatan agama tu penat dia tu. Kenapa ni kisah apa ni bergaduh ni? Dia si rumah mak dia je. Tak payahlah isu tu, dah lah balik lah, balik ikut je lah. Pening aku nak punya siasatan ni lah. Kan? Tahun ini je cerita. Tak payahlah. Cukup dah ikutlah suami kau tu, itulah memang. Sebab apa? Alasan suami jelas. Syurga di bawah tapak kaki mak dia. Kan? Tapi kalau balik rumah mak dia, dia tidur je tak tolong mak dia, kau bebel kan pula. Kau kata suruh balik rumah kau, aku yang buat kerja kau bebel kan. Saya tak suruh balik, tapi dah balik rumah dia. Sampai 20 biji kelapa mak dia lepas suka santan pekat. Kan? Dah menantu dia ni, dah lah anak berental je macam mata ni. Kenapa kerja lagi? Yang sini tuan-tuan, janganlah macam ni. Kerjasama betul penting. Macam-macam suami ni, buatlah kerja-kerja. Kalau dia baliklah awal sikit. Mak nak tolong apa, buatlah. Kalau agak-agak tengok kita pun tak mampu, tolong apa? Tolong beli je lah. Kan, apa yang patut. Wallahualam. Saya doakanlah semua dalam Infineon ini diberkati. Setiap sahabat tahun jemput saya, kan? Inilah rezeki kita dapat bertemu. Kalau kat luar pun tuan-tuan jumpa, kadang orang tegur saya, Ustaz, apa khabar Ustaz? Lama tak jumpa Ustaz mana? Kat mana kau ni punya, aku pernah yang boleh kan? Kat mana aku jumpa kau ni? Yang kali aku cakap, saya ni Infineon Ustaz. Senang sekejap kau. Okey. Ada yang jumpa saya pening nak berkata, sebab lama lagi Ustaz. Sebab lama lagi. Jadi kita cakap je, saya Infineon Ustaz. Terima kasih lah yang tegur saya kat luar. Ada yang sini saya nampak tu, ada yang tegur saya kat luar. Kau Ustaz, dia jauh je. Saya Infineon Ustaz. Okey, insya-Allah. Jadi itu saya daripada saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah, sama dosa kami yang besar dan kecil yang nyata tidak nyata, yang tidak sengaja, dosa yang dulu kini maupun dosa yang akan datang. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami yang kami lakukan semasa bersembunyi atau dosa yang kami lakukan secara terbuka, atau dosa-dosa yang kami tidak mengetahui. Engkau yang Maha mengetahui ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa ayah dan ibu kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi dan mengasihani kami semasa kami kecil ya Allah. Limpahkanlah sakinah mawaddah rahmah dalam keluarga kami ya Allah, dan kau ampunkan dosa pasangan kami ya Allah. Jadikanlah pasangan kami pasangan yang saleh dan pelihara daripada bisikan-bisikan syaitan dan hawa nafsu. Ya Allah, ampunkan juga ya Allah dosa ya Allah anak-anak dan zuriat keturunan kami ya Allah. Lahirkanlah di kalangan mereka ya Allah zuriat yang saleh yang akan menjadi pemangkin dan pemantap ummah. Allahumma ya Allah, ampunkanlah dosa guru-guru kami dan pensyarah-pensyarah kami ya Allah, dan kau ampunkanlah dosa juga ya Allah pemimpin-pemimpin kami ya Allah.
Sama ada berikanlah mereka ya Allah keampunan serta taufik dan hidayah inayah dan fikir Islam ya Allah. Khususnya kepada as-sultan di seluruh negara Malaysia ini ya Allah yang di Persatuan Agong. Serta ya Allah al-malik yakni pemerintah di negara Teluk ya Allah. Berilah mereka taufik dan hidayah ya Allah agar mereka dapat memimpin rakyat yang orang-orang mukmin soleh ini ya Allah ke jalan yang benar. Dan seterusnya kau turunkan rahmat, keberkatan, keberhasilan yang terbaik kepada negeri kami, khususnya negara Malaysia dan khususnya negeri Melaka ini ya Allah. Ya Allah, kau ampunkanlah kaum muslimin, muslimat, muslimin dan mukminat yang masih hidup atau yang telah kembali ke rahmatullah. Allahumma ya Allah, kami merayu kepadamu ya Allah. Kurniakanlah kami kesabaran yang tinggi dalam melaksanakan segala perintah-perintahmu ya Allah. Kurniakanlah kami kesabaran yang tinggi ya Allah dalam kami melaksanakan segala perintah-perintahmu ya Allah. Kau mudahkan dan ringankanlah badan kami untuk kami memanfaatkan sisa-sisa Ramadan yang ada pada kali ini ya Allah. Jadikanlah Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik kepada kami ya Allah, yang akan menjadi momentum kepada diri kami untuk kami terus menjadi hamba-Mu yang soleh ya Allah. Dan kami juga merayu kepadamu ya Allah. Kau berikanlah kami ya Allah kesabaran yang tinggi dalam meninggalkan segala larangan-larangan-Mu ya Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Ya Allah, rezekikan kami bertemu dengan Lailatul Qadar ya Allah. Rezekikan kami bertemu dengan Lailatul Qadar ya Allah. Ya Allah, rezekikan kami bertemu dengan Lailatul Qadar ya Allah, untuk kami beramal dan mendapat redha-Mu dan jauhkan kami dari azab api neraka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Ikan gelama, ikan tenggiri, moga Allah Taala berkati. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan dalam lori. Kalau ada saya salah, saya mohon maaf dan sorry daripada ujung rambut sampai ujung kapal saya. Dan kalau ada semua dalam boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, kalau tak di dunia kita jumpa di akhirat nanti. Saya ada bawa pamphlet umrah. Siapa yang nak pergi umrah dengan saya pada akhir tahun ini, boleh insyaAllah boleh diedarkan. Apa-apa kita boleh bincang lah, insyaAllah. Wallahualam.